Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Oktober bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Kerajaan teliti dakwaan kemasukan ejen perisikan Israel. Juga silibus tidak boleh diubah sesuka hati. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang membuat penelitian mengenai kedakwaan kemasukan ejen perisikan Israel Mossad yang menculik seorang warga Palestin. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, sekiranya benar wujud kemasukan ejen perisikan tersebut, pihaknya akan mengambil tindakan selanjutnya. Sebenarnya bila sesiapa saja yang masuk dalam negara kita ni, dia ada dokumen yang sah. Jadi bila kita ada maklumat-maklumat yang mengatakan ada orang masuk menggunakan dokumen yang tidak sah, kita akan monitor dan akhirnya kalau kita rasa sudah sampai masa untuk kita tangkap mereka dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Tambah Datuk Seri Hamzah, kerajaan sentiasa meneliti dan memantau setiap dokumen kemasukan rakyat asing ke dalam negara ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai laporan akhbar tempatan yang mendakwa perisikan Israel telah memasuki negara ini dalam usaha mereka mengesan dan menculik dua lelaki Palestin yang mereka percaya sebagai aset Brigade Hamas Al-Qassam. Akhbar terbabit turut melaporkan tindakan ejen perisik berkenaan yang telah menyesuaikan taktik mereka untuk tidak meninggalkan kesan penglibatan mereka selain dipercayai merekrut aset tempatan untuk membantu rejim Zionis memburu anggota Hamas di Malaysia. Aset Mossad di Malaysia itu dipercayai seorang wanita warga tempatan berusia pertengahan 30-an. Laporan itu turut memaklumkan wanita warga negara Malaysia itu telah dilatih sebagai penyiasat persendirian sebelum direkrut oleh ejen Mossad sebelum 2018. Ia merupakan tahun yang sama ejen Mossad menembak mati pensyarah Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute UniKL BMI Dr. Fadi Muhammad Al-Bads yang merupakan warga Palestin. Silibus pembelajaran yang dibangunkan Kementerian Pendidikan KPM mempunyai kitaran dan tidak boleh diubah sesuka hati setiap tahun. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzi Jidin berkata, penghasilan sesuatu silibus juga memerlukan proses kajian mendalam yang melibatkan banyak pakar dan guru berpengalaman serta berkebolehan. Menurut Datuk Dr. Muhammad Razzi, jika silibus ditukar secara kerap, cikgu-cikgu serta murid-murid akan menghadapi kesukaran untuk sesuaikan diri dengan silibus baharu. Jelasnya silibus yang diguna pakai ketika ini telah bermula pada 2017. Apabila selesai satu pusingan, maka penilaian akan dibuat untuk melihat keberkesanan silibus tersebut. Beliau berkata, jika seseorang murid masuk tahun 1 dengan silibus tersebut, mereka akan habiskan tahun 6 dengan pendekatan silibus sama. Beliau berkata demikian mengulas soalan pemberita mengenai isu silibus matematik yang dibangkitkan seorang guru matematik, Muhammad Fadli Muhammad Saleh, di media sosial yang dikatakan terlalu tinggi dan tidak selaras dengan kemampuan murid untuk memahami dan menguasainya. Menurut Datuk Dr. Muhammad Razzi, KPM tidak pernah menutup ruang kepada guru untuk memberikan sebarang pandangan. Malah beliau sendiri turun padang bertemu guru bagi menyelesaikan sesuatu isu termasuk isu beg berat dalam kalangan murid. Justru pandangan bahawa KPM tidak mendengar pandangan daripada guru adalah tidak tepat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad menyeru semua pihak agar menghentikan polemik berkaitan isu individu yang mendakwa dirinya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bagi mengelakkan timbul sebarang kekeruhan dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tidak perlu pun kita nak klaim, nak bagi tahu siapa dia, kah kita sebagainya. Benda-benda itu tak perlu kita nak tengok sebab apa. Ya, kita taklah tengok keluarga Nabi, isteri Nabi sebagai tak jumpa, tapi kita perlu sayang pada mereka dan kita tak boleh hina mereka. Itu sifat dia. Jadi janganlah sampai kita kadang
tak ada makna pun. Tak ada makna. Kalau kita jumpa, hatta kalau jumpa anak dia sendiri pun, jumpa siapa dia sendiri pun, tidak memberikan apa-apa kesan pun dalam konteks ini. Jadi menimbulkan kekeliruan, kekeruhan. Jadi kadang-kadang tidak ada faedah dari segi konsep orang bincang bab ni. Dan kan patutnya bincang macam mana kita nak sayang pada Nabi, nak sayang pada keluarga ahli Nabi, nak sayang nak baca Quran. Itu patutnya yang dipesan oleh Nabi. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui di Multaqa Murabi Ummah MMU peringkat Negeri Selangor tahun 2022 di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Turut hadir Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Pada majlis itu, Kerajaan Persekutuan menyalurkan peruntukan keuangan lebih RM51 juta kepada Imam Bilal Siak, Guru Takmir dan Guru Kafan Negeri Selangor bagi tahun 2022. Bayaran bantuan khas tahun 2022 sebanyak RM1.4 juta itu disalurkan kepada 2,800 guru kafa di Negeri Selangor. Manakala RM7.6 juta diperuntukkan sebagai imbuhan kepada 752 orang imam. RM2.6 juta lagi diperuntukkan sebagai allowance 242 orang guru takmir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan kontraktor tempatan berkelayakan akan mendapat peluang untuk membangunkan projek pembangunan negara. Ia sekaligus menafikan pelbagai tuduhan kononnya peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM95 bilion dalam bajet 2023 akan menguntungkan pihak tertentu sahaja. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Konvensyen Kontraktor Melayu 3.0 dan Mesyuarat Agung Tahunan ke-43 Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM di Ibu Negara. Bajet 2023 yang dibentangkan 7 Oktober lalu memperuntukkan RM95 bilion untuk perbelanjaan pembangunan iaitu yang tertinggi dalam sejarah merangkumi 7,615 projek pembangunan. Bajet itu turut menyediakan pelbagai inisiatif untuk kontraktor seperti peruntukan sebanyak RM500 juta khusus kepada kontraktor kelas G1 hingga G4 bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan jalan persekutuan, titi dan jambatan kecil, rumah ibadat serta infrastruktur yang rosak akibat banjir. Bagi menyokong kontraktor Bumiputera, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan juga akan menyediakan pembiayaan jangka pendek kepada kumpulan itu yang terlibat dalam bidang elektrikal dan pembinaan melalui skim pembiayaan kontrak ekspres SPIKE dengan dana RM20 juta. Datuk Seri Ismail Sabri berharap kontraktor terlibat dalam projek kerajaan dapat menunjukkan prestasi terbaik dari segi kualiti, produktiviti dan profesionalisme serta menyiapkan projek mengikut waktu ditetapkan. Rakyat diseru agar menggunakan kuasa mereka untuk memilih calon yang berintegriti, bebas rasuah dan bijak. Ketua Pasukan Rasuah Busters, Datuk Husamuddin Yaakob berkata, pemimpin yang bijak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi negara selama ini. Bercakap pada Majlis Pelancaran Satu Jari Sempena Pilihan Raya Umum ke-15 hari ini, Datuk Husamuddin berkata, Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 akan datang merupakan medan terbaik untuk merealisasikan hasrat itu. Justru, rakyat perlu menunjukkan kepada pemimpin bahawa mereka adalah bos kepada pemimpin, tidak lagi hanya ikut pemimpin seperti mana berlaku sebelum ini. Tambahnya, demokrasi adalah satu proses dan ia adalah proses yang panjang. Menurut beliau, kemelut politik yang berlaku sejak 4 tahun yang lepas tidak sepatutnya berulang. Sementara itu, Datuk Husamuddin menegaskan rasuah Busters adalah bebas, berkecuali dan tidak dipengaruhi mana-mana pihak, meskipun ada yang mendakwa gerakan itu menyebelahi sesetengah parti. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menzahirkan rasa duka cita dengan perubahan sikap yang mendalam terhadap kepelbagaian budaya kerana ia menyemai benih perpecahan di dalam sesebuah negara yang memuncak menjadi konflik. Titah baginda, tanpa kepelbagaian budaya, dunia akan menjadi semakin miskin. I am deeply saddened
and more than a little worried by the way in which words like multiculturalism, diversity, and tolerance have been weaponized in the culture wars of global political discourse today. We are living in an era of mistrust, of exclusion, the very inverse of the Islamic values I highlighted earlier. Baginda bertitah demikian pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam Sedunia WCIT edisi ke-6 di Ipoh hari ini. Titah Sultan Nazrin menjadikan Malaysia contoh kisah kejayaan negara pelbagai budaya. Baginda yakin pencapaian pelbagai budaya amat penting kepada kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan pada masa akan datang. Baginda bertitah nilai-nilai Islam seperti toleransi, penerimaan dan persaudaraan telah lama subur di Malaysia dan ia menjadi kebanggaan baginda. Titah baginda semenjak pengisytiharan rukun negara pada tahun 1970 yang bertitik tolak daripada tragedi rusuhan kaum, Malaysia telah diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai negara yang meraihkan perpaduan dan kebersamaan penduduk pelbagai kaum. Sultan Nazrin bertitah dua nilai Islam iaitu amanah dan penerimaan penting secara khususnya untuk hidup bersama-sama dengan tidak hanya bertoleransi. Justru titah baginda, nilai-nilai tersebut bersesuaian dengan sifat kemanusiaan yang merupakan antara tunjang akidah Islam. Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Solatlah secara berjemaah kerana ia lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Berkorban demi keluarga. Alhamdulillah bertemu kembali. Ketika rakan sebayanya membina kerjaya dan berkeluarga, seorang lelaki sanggup mengorbankan masa mudanya demi menjaga ibu, bapa dan kakak yang terlantar sakit. Syed Muhammad Husaini, Tuan Ahmad Amarullah, 26 tahun, nekat berhenti kerja sebagai juruteknik di sebuah syarikat telekomunikasi di Bukit Jalil, Kuala Lumpur hampir setahun lalu bagi menunaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Anak bongsu daripada 4 beradik itu mengambil keputusan pulang ke kampung Paya Dadeh, Kuala Berang, Hulu Terengganu selepas kakak sulungnya, Sharifah Nur Hidayah, 39 tahun, tiba-tiba diserang strok. Menurutnya, sebelum ini kakak sulungnya itu menjaga bapa dan ibunya yang masing-masing menderita penyakit tumor kepala dan masalah saraf serta usus sejak lebih 10 tahun lalu. Dengan usia saya sekarang ni, rasanya macam orang lain boleh kerja, boleh kerjaya sendiri. Macam saya ginilah, kena jaga keluarga. Bukan ni, rasa macam tanggungjawab saya kena jaga keluarga sekarang. Bukan untuk kerja ria lagi. Kena jaga keluarga. Jaga mak ayah, kakak yang kena stroke. Syed Muhammad Husaini berkata, masalah kesihatan yang menimpa ibu, bapa dan kakak sulung itu menyebabkan banyak terlantar di atas katil dan tidak mampu menguruskan diri. Tambah pemuda tersebut, rutin hariannya kini memandikan, membersihkan kotoran, memakai pakaian, memasak dan memberi makan ketiga-tiga insan tersayang. Dia berkata tumpuan penuh yang terpaksa diberikan itu menyukarkannya untuk mencari pekerjaan dan bergantung kepada pencen bulanan ayahnya sebagai pesara kerajaan sebanyak RM800. Selain itu, katanya, kakak serta ibu dan ayahnya masing-masing mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM RM300 sebulan selain kiriman kewangan daripada 2 beradik lain yang menetap di Kuala Lumpur dan Kemaman. Keperluan kita dalam kos perubatan dalam
anggaran dalam 2,000 kat sebulan. Untuk apa, kakak, ayah dengan ni, dengan mak. Macam pampers tu, apa, ubat-ubat dia. Lepas tu macam ada susu-susu kat kena beli. Syed Muhammad Husaini berkata dia berkeinginan menambah pendapatan keluarga dengan membuat kuih di rumah untuk dihantar ke kedai-kedai berdekatan dan berharap ada pihak yang sudi membantunya dari segi modal. Orang ramai yang bersimpati boleh mengulurkan bantuan menerusi akaun bank Syed Muhammad Husaini bernombor 16-372-700681 di Maybank atau menghubunginya di talian 013-9347-496. Peneraju pendidikan awal kanak-kanak Al-Kauthar Edukids hari ini memeterai perjanjian bersama Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics ke arah menyediakan perkhidmatan berkaitan bidang pendidikan awal kanak-kanak dengan lebih berkualiti. Pengasas Al-Kauthar Edukids, Datuk Bakhtiar Alif berkata, kerjasama dua hala itu akan meningkatkan usahasama kedua-dua pihak dalam bidang berkenaan selain memanfaatkan potensi dan perkongsian kepakaran dalam usaha melahirkan graduan yang kompeten. So kita akan sharekan dengan Kolej Cybernetics bagaimana dia orang boleh merangka dia orang punya silibus untuk tambah baik dan sebagainya. So peranan kita menyediakan peluang pekerjaan dan kita akan mendidiklah pihak graduan-graduan di Kolej Cybernetics untuk menjadi usahawan taska ataupun tadika pada masa akan datang. So saya nak di Al-Kauthar Edukids kita punya misi kita tak nak graduan-graduan ni dia tak nampak hala tuju dia. Dan hala tuju dia sepatutnya dia akan lihat diri dia sebagai seorang pengusaha tadika. Sebab apa yang kita lihat sepanjang perjalanan kita dalam industri ini, cikgu-cikgu tadika ni dia hala tuju dia yang terbantut. Bagi fasa pengambilan pertama akhir November ini, seramai 170 graduan dari Cybernetics akan ditempatkan di seluruh cawangan Al-Kauthar Edukids di seluruh negara. Sepanjang menjalani latihan industri, graduan terbabit akan didedahkan dengan pengalaman yang lebih jelas serta kursus khas selama 3 hingga 6 bulan sebelum diserap menjadi guru tadika dan seterusnya meneroka peluang dalam bidang keusahawanan sebagai pengusaha tadika swasta berjaya. Al-Kauthar Edukids turut menyelaras sesi libat urus bersama beberapa institusi pendidikan bertauliah negara, antaranya Open University, Universiti Selangor UNISEL, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan Kolej Vokasional ERT setapak dalam bidang penyelidikan berkaitan pendidikan awal kanak-kanak. Al-Kauthar Edukids memulakan operasinya pada September 2013, kini mempunyai lebih 500 pendidik serta 6,000 pelajar yang ditempatkan di 170 cawangannya di seluruh negara. Sehingga kini Al-Kauthar Edukids telah berjaya melahirkan hampir 100 usahawan tadika swasta. Islamic Tourism Centre ITC dan TUI International Holiday Malaysia Senin Berhad menjalinkan kerjasama erat dengan menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Kerjasama itu bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim. Majlis menandatangani MOU disaksikan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri. Usaha sama itu memfokuskan usaha memberikan pilihan penginapan mesra Muslim menerusi laman web TUI. Label Muslim Friendly akan dimuatkan di dalam laman web berkenaan sekaligus memudahkan proses pencarian dan tempahan hotel khususnya bagi umat Islam. Hotel yang mendapat pengiktirafan ITC di bawah program Muslim Friendly Accommodation Recognition MFAR itu akan dipromosikan menerusi enjin tempahan internet TUI Malaysia dengan logo MFAR dipaparkan secara prominent. Ketika ini, 52 buah hotel di seluruh Malaysia telah mendapat pensijilan MFAR. Kesemua hotel berkenaan menepati keperluan spesifik seperti dapur dan restoran yang diiktiraf halal JAKIM, fasiliti surau dan arah tunjuk kiblat di setiap bilik. Australia buat Israel bengang.
Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Australia hari ini mengumumkan tidak lagi mengiktiraf Baitul Maqdis Barat sebagai ibu negara haram Israel. Menteri Luarnya Penny Wong berkata status bandar itu harus diputuskan secara rundingan damai antara Israel Palestin dan bukan keputusan satu pihak. Today, the government has reaffirmed Australia's previous and long-standing position that Jerusalem is a final status issue. And a final status issue that should be resolved as part of any peace negotiations between Israel and the Palestinian peoples. This reverses the Morrison government's recognition of West Jerusalem as the capital of Israel. Pada 2018, kerajaan konservatif Scott Morrison telah mengiktiraf Baitul Maqdis Barat sebagai ibu negara Yahudi, namun tidak memindahkan kedutaannya di Tel Aviv ke wilayah itu. Walaupun Morrison menyenaraikan perkara itu dalam dasar Australia, tetapi kerajaan Perdana Menteri Anthony Albanese telah meminda pengiktirafan itu berkuat kuasa Mei lalu. Wong mendakwa Morrison bermain politik untuk memenangi hati penduduk Yahudi di Sydney ketika itu. Pada 2017, bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel yang kemudiannya mencetuskan kemarahan negara Islam lain di seluruh dunia. Eropah turut mengkritik langkah itu sambil memberi amaran tindakan terbabit akan mengeruhkan lagi permusuhan Palestin-Israel. Seperti diduga, Israel marah dengan tindakan Australia itu. Perdana Menterinya Yair Lapid menyifatkan langkah Canberra itu sebagai tergesa-gesa. Lapid melalui kenyataan di laman Twitter melalui jurucakap antarabangsanya berkata pihaknya hanya boleh berharap Australia dapat menguruskan perkara lain lebih serius dan profesional. Lapid kemudian dalam sidang medianya berkata Baitul Maqdis adalah hak mereka dan tidak ada perkara yang boleh mengubah perkara itu. Katanya tiada pihak yang boleh memutuskan bahagian mana yang boleh menjadi ibu negara Israel. Dalam pada itu, Israel sudah memanggil duta Australia di sana untuk menjelaskan mengenai perkara berkenaan dan turut memberikan protes rasmi. Sementara itu, Menteri Hal Ehwal Awam Palestin Hussein Al-Sheikh berkata Palestin menyambut baik tindakan Australia itu. Dia turut sependapat dengan Canberra yang menyeru kepada solusi Baitul Maqdis adalah bergantung kepada rundingan Palestin-Israel. Tindakan Australia itu juga mendapat pujian Palestin. Jelas Sheikh, kedaulatan Baitul Maqdis bergantung penyelesaian kekal yang diputuskan berdasarkan undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Australia sebelum ini berkata pihaknya tidak akan menyokong kepada agenda untuk mengeruhkan lagi ketegangan Israel-Palestin. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.